وكلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا فلا يضر نقصان رجلين ويضر نقصان أكثر وقدرهما بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع عرضا وتحرم الطهارة بالماء المسبل بالشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات. Dah. Tengok weh. Loading. Baik, kata muallif rahim. Dah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, iaitu masih lagi pada masalah dua qullah. Wa qadruhuma bil misahati fil murabba'i. Dan bermula kadaran dua qullah dengan ukuran fil murabba' pada segi tiga, segi empat. Ini segi empat sama. Segi empat tepat. Dia weh? Tak tubik so. Zira'un wa rub'un tulan wa umqan. Iaitu nisbah apa? 1/1/4. Hasta, panjang dan juga apa? Dalam. Dengan ukuran fil murabba' pada segi tiga, segi empat. Okay. Wa fil mudawwari, dalam bawah bekas yang bulatan. Kal bi'ri, seumpama apa? Telaga. Zira'ani umqan, iaitu bawah 2 zira'. 2 hasta umqan wa zira'un ardan. Semalam kita bahas dah sedikit, iaitu ada 2 zira'. Dalam kitab fiqh ada sebut 2 zira'. Pertama disebut zira'ul adami. Zira'ul adami iaitu zira' anak Adam. Iaitu disebut juga zira'ul yadil mu'tadilah. Zira' al-adami iaitu apa? Hasta tangan. Hasta tangan biasa. Manusia biasa. Bila orang tengok tu tiada aib. Tamam? Cakap sini. Kemudian yang keduanya ialah apa? Zira'un najjar. Dan murad zira'un najjar, yakni alat yang dibuat ukur oleh si tukang kayu. Tamam? Yang dibuat oleh apa? Si tukang apa? Tukang kayu. Bukan tangan dia makin lama makin panjang. Faham dah? Faham sini? Bukan alat untuk memanjangkan. Tu lain lagi. Faham? Bukan alat untuk memanjangkan ni. Alat untuk diukur kepanjangan tu. Faham tak ni? Bisa tengok. Tengok orang dia buat kerja tu. Bukan alat bagi besar tu. Faham tak? Tahu dah. Kok otak mau otak kuning. Faham tak? Jadi waqadruhuma bil misahati. Jadi apa dia? Zira'un najjar. Zira'un najjar itu fihi khilaf. Ada 3 pandangan. Ada yang mengatakan sama saja dengan zira'ul adami. Ada yang mengatakan bersamaan dengan zira'un ruba'. Iaitu 1/4. Dan ada yang mengatakan 1/2. Faham tak? 1/1/2. Zira'un wa nisf. Maka kalau kita baca dalam syarah pada masalah murabba', yang ni pada segi 4, itu adalah zira' wa ruba'. 1/4. Ai bi zira'il adami. Lebih dah mana? Bi zira'ish al-adami. Tapi dalam masalah mudawwar, yang ni masalah apa? Bulatan. Maka boleh terbit apa? Zira'ani 2 zira'. Umqan wa zira'un ardan. Wadah insyaAllah. Yang tu dengan zira' apa? Itu dengan zira' apa? An-najjar bin Adam. An-najjar. Zira'in najjar. Dengan zira' apa? Zira'in najjar. Jadi biasa sebut 2 zira'. Zira'ani umqan wa zira'un ardan. Mana dalam masalah mudawwar, dalam masalah bulatan 2 zira'. 2 zira'. 2 hasta. Nisbah apa? Nisbah dalam. Dalam tu mana tinggi. Tamam? Wal murad betul kama fi ba'd al-aba'ir dalam Tirmizi. Jadi yang tu kira dengan apa? Kira dengan Zira'an najjar. Maka bersamaan dengan apa? Pandangan pertama sama saja. Zira'ani umqan. Kalau ikut pandangan kedua,
Bersama dengan apa? 2 zira'. 1 zira' bersama dengan 1/4. Jadi bersama apa? Zira'ani. Madrabul. Kalau ikut pandangan kedua. Dia kena jadi apa hasta? Madrabul. Faham soalan? Madrabul. Yang ni satu, dia 2 zira'. 2 zira' bersama dengan berapa zira'? 2 zira' zira'un najjar. Sah? Bersama dengan berapa zira' adami? Kalau ikut pandangan kedua. Pandangan kedua. Jadi bersama dengan apa? 2 2/4. Yang ni 2 ataupun lebih tepat 2/4. Yang ni 2/4 tu kecilkan lagi. Yang ni buat 1/2. 2/1/2. Wadah? Soalan musah. Atau pandangan yang kedua, maka apa? 3 zira'. Kerana apa? Kerana 2 zira', kemudian apa? 1/2. 1 zira', 1 apa? 1 zira', 1/2. Maka apa? 3 zira'. Faham tak? Pandangan yang ketiga. Lanjut, nak. Faham tak faham? Faham. Siapa yang tak faham lagi? Tak faham tu? Sabar. Kita kena pakai matematik sikit. Sekarang ni, zira'un najjar. Zira'un najjar bersama dengan apa? Sama dengan zira' al-adami. Alat tu, ada yang kata sama je. Tak ada beza dengan zira' anak Adam. Ada apa fi iskal? Ada yang kata bersama apa? 1/4 zira' adami. Wadah? Ada yang kata apa? 1/2. Tak ada 1/2. Jari. Jari. Jadi kalau ikut yang ni, zira'un najjar. Baik. Dia kata di sini apa dia? Dia kata sini apa dia? Wa fil mudawwari. Dalam masalah bulatan. Dalam masalah bulatan dia kata apa? Yang ni 2 zira' tu bersama dengan apa? Zira' tu apa? 2 zira' zira'un najjar. Kalau begitu bersamaan dengan berapa zira' adami? Kalau ikut pandangan pertama, khalas. Tak ada iskal. Sama saja. Pandangan kedua apa? 1 zira' bersama dengan 1/4. Jadi buat je lah. 2 zira'. Jadi apa? 1/4 tambah 1/4. Tambah 1 tambah 1. Jadi apa? 2. 1 tambah 1 apa Sam? 2. Bawah ni kita tambah tak? Ustaz Sam. Betul? Tadi 8 lah. 2/8. Bawah tak tambah. Okay, jadi bawah 2/4. Lepas tu 2/4 ni kat bawah. Sama bawah. 2/4 ni. Boleh kecil tak? Boleh kecil. Tahu kan? Kecil kan? Bisa tengok. Mak tahu tak kenapa kena kecil? Betul tak? 2/4. Betul tak? Sama tak hantar buat macam ni? Ni apa dia? 1/2. Sama ke tak? Sama. Betul tu kecil. Kau faham tak pasal apa dia? Tak takut, tak faham je. Yang menguji macam ni gelak lah. Apa ngetang ni pun nak urai. Ni zaman duduk sekolah. Tak ada tak tahu. 2/4. 120. Okey, lain. Okey dah. Okey, Syekh. Jadi 2/2 bersama apa? 120 cm. Sebab tu 120 apa? 120 cm. Faham tak Sam? Jadi kita sebut zira'ani umqan, iaitu bersamaan dengan apa? 2/1/2. Bi zira'il adami. Kalau kita ada zira'ani ai bi zira'in najjar. 2 zira' zira'in najjar. Bersamaan dengan apa? 2 zira' 1/2. Zira' apa dia? Zira'ul adami. Faham tak Sam? Atau pandangan kedua. Kalau pandangan yang ni senang saja. Jadi 2 zira' betul tak? 1 zira' bersama dengan 1/2. Buat yang mana? 1/2 tambah 1/2. Berapa tak Sam? 2 betul tak? 2. 1 tambah 1 apa tak Sam? 2. 2/2 boleh kecil tak? Dia tak kecil je. 2/2 tu macam apa? 1. Jadi berapa? 3. Faham je? Jelas. Jadi kalau ikut zira'ani 2 zira' bi zira'in najjar, sama ada kita sama dengan zira' adami ataupun bersamaan dengan 2/1/2 ataupun bersamaan dengan 3 zira'. Bas. Tak boleh coba. Okey? Faham?
Salin dah. Salin dulu apa takrir ni. Tak payah halin, tak payah halin kalau yang tak reti. Ni nak buat kata apa? Maksudnya kata bersamaan berapa? Zira'ani umqan bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan apa sini? Pandangan utama selesai. Pandangan kedua bersamaan dengan 2, 1/2. Pandangan 3 bersamaan dengan 3 zira'. Wadih insyaAllah. Kita lihat tu. Bismillah. Boleh insyaAllah. Umqan wa zira'un ardan. Wa zira'un ardan. Dia paling masyhur dah Syekh. Paling masyhur pandangan bawah, pandangan kedua. Nak sebut balik, paling masyhur pandangan kedua. Iaitu 1 zira' oleh An-Najjar bersama dengan 1/4 zira' oleh Adami. Hadha huwa al-masyhur. Tamam? Itu yang paling apa? Al-masyhur. Okey. Kemudian wazira'un ardan. Dan dia ikut semalam kita sebut berapa cm mulut dia? Mulut bulatan 48. Iaitu bersama dengan berapa hasta? Boleh tak? 1 hasta. 1 hasta. Dia 1/4 je ada pula. cm. Tak tengok. Ni dia buat apa? 2 hasta tidak? Yang ni 2 okey. Kalau 2 zira' Zero An-Najjar, 1 hasta 60. Zero Mutadi, 1 hasta 48. 48. Okey. Dia 60 sama 60 macam tu lah. Kemudian yang ni arak ni 1 hasta. 1 hasta Adami, 48. 48. Jadi kalau kita nak ikut pandangan ni patutnya kena berapa? Adami dengan An-Najjar. Bukan Adami ke? Ha? Dia bukan Adami ke? Yang ni panjang. Tak. Awalan. Jadi kita apa? Ikan. Mulut. Najjar ke? Jadi Wa zira'u yadin. Betul. Wa zira'un yadin. Nak tengok turmusi ya. Kat sini kita ya. Tambah wa zira'un ardan. Wa zira'un ardan itu apa? Zira' Adami. Zira' apa Syekh? Adami. Al-Adami. Jadi tak ada iskal lah. Telefon ni Najjar, telefon ni. La. Tak Hafiz. Barangkali orang dulu memang ukur dalamnya sesuatu. Sebab nak ukur dalam telaga pakai apa? Pakai kayu ke pakai tangan? Pakai tangan bye-bye lah. Faham tak? Ukur pakai apa? Pakai zira'. Macam. Tamam Syekh? Faham insyaAllah? Faham macam ni? Kemudian musallas dobit tak? Musallas. Wa fil musallas zira'un wa nisfun tulan wa ardan wa zira'ani umqan. Wa fil musallas. Dalam musallas dia, iaitu kita buat semalam. Zira' wa nisf tulan. Nisbah panjang apa? 1/2 betul tak? Panjang dan lebar. Nisbah dalam pula. Wa zira'ani dan 2 zira' umqan. InsyaAllah tengok gambar. Gambar semalam yang lukis tu. Mana tengok? Mantap. Ni gambar. Iaitu dia. Yang bawah ni dia. Yang bawah ni sebut sebagai apa? Lebar. Yang panjang ni yang tinggi. Betul tak? Tidak. Sorry. Yang ni. Yang ni dengan yang ni. 1/2. 1/2. Zira' manis. Sah. Wa ardan. Wa zira'ani dalam. Zira'ani umqan. Kan lukis malam. Mana? Mak, turun. Okey. Yang ni beri kita ambil apa? 1 apa?
1 1/2, betul tak? Yang ni kita ambil apa? 1 1/2, betul? Yang ni ambil apa? Panjang ni, tinggi ni. 2 zirah, betul tak? Yang ni semuanya apa dia? Zira'ul yad, betul? Zira'ul adami, tiga-tiga. Zira'ul adami, zira'ul adami, zira'ul adami. InsyaAllah. Sama ada dengan cm, cuba tengok cm dia. No? 90 cm, 70 cm. Betul tak? Sebab 1 buat 1 cm, 1 zirah bersama apa? 48. 48 tambah berapa? Ha? Yang ni ni yang satu keempat. Tak. Yang dua ni apa dia? 90 cm. 1 cm sama 48 1 zirah. Tengok zirah ada ambil semua tadi tu. Sekejap. Ha? Tadi dia kedua. Tidak apa? Ini dia kedua. Sini 1 2 ya betul. Sekarang tengok apa dah Jeremy. Tak ada tak mana. Sorry. Dua. 1 2 cm. Set. Bizira' al-adami. Mana sudah beda sini? Dah tapi ni. Bizira' al-adami. Aidan. Semua zira' al-adami. Semua apa dia? Tiga-tiga ni buat zira'ul adami. Di mana iskal dia? Ada iskal tak betul? Betul tak? 2 cm sama dengan apa? 2 zira' sama 90 cm. Okay. 2 zirah sama dengan kalau kira ni. Kalau kira lah, kalau kira 96. 96, okey. Kalau hari ni 1/2, beza 2 lah, beza 2 betul lah. Lebih kurang 170 kan? 172. 1/2. Satu hasta. Kalau kata 90 maksudnya kalau kata 2 hasta sama dengan 2 hasta 90 maksudnya 1 hasta berapa? Tadi ambil 48 tambah 48. 96 kita ambil 96. Kalau tak ada 90 asal 1 berapa? 45. 45. Oh 45, betul dalam Google 45. Dalam Google. Kalau yang kata 90 ni, kalau kata 90 cm ni adalah asal dia buat 1 buat zirah sama dengan 45 cm. Okey insya-Allah. Satu kalau kata 1 1/2 sama 70, betul? Kalau kata 40, separuh dia apa? Ha, 45. 22/5. Tambah 24. 46. Dia nak kata 1 1/2 bersama dengan 70 cm. Maksudnya apa? 1 zirah bersama apa? Tambah 45. 67. Kalau ambil 45. 67 cm. Sebab 1/2 tu bukan 1/2 tu bukan dengan 24 cm. Jadi di situ ada beza apa? Sikit lah. Dalam 2-3 cm. Allah takriban Syekh. Boleh Ustaz Sam faham tak? Balik buka buat di pondok. Ambil kotak. Buat. Kau boleh dia guna ni. Kalau tiga segi dia guna dia nak dia anak dia. Zira'ul adami. Barangkali kan tak ada hajat untuk pakai zira' najah.
Dia sebenarnya boleh je ibarat dengan apa? Zira'ani, yani dia zira'ani wa nisf. InsyaAllah, zira'ani wa nisf. So dia apa? Kenapa dia ibarat dengan ish? Dengan zira' tu zira'ani nisf. Fil mudawwari zira'ani wa nisf. Tengok. Kalau sini tengok Qadhi Hussein dia. Qadhi Hussein dia kata apa? Huma zira'ani wa nisf tulan wa ardan wa umqan. Ada juga ulama ibarat bahawa zira' wa nisf. Tak, ni bukan masalah apa. Segi empat. Fatwa al-Fiqhiyatul Kubra. Pulsi. Sama ya sebab fil mudawwar dalam Bujairmi ala apa? Ala al-Khatib kata wa fil mudawwar zira'an ay tulan bi zira'in najjar. Betul dia kata apa? Wa zira'ani wa nisf. Wa zira'ani wa nisf. Dua satu per dua bi zira'il adami. Kama saya zikru. Itulah ya. Tapi kalau tanya apa hikmah? Tiba-tiba mai dekat zira'ani, tiba-tiba mai zira'in najjar. Azallahu alam. Oh dia agama ini ambil dapat. Satu zira'. Tak minum. Zira' 45. Tapi dapat 70 dia. Itulah. Tu kena fikir pula. InsyaAllah. Jadi boleh tulislah dekat zira'ani umqan. Ada sebagian ibarat, dia ibarat tulis. Zira'ani wa nisfu. Tulis pada zira'ul adami. Dia tak payah bahas zira'ul najjar. Khalas. Semua kira zira'ul adami. Jadi dua satu per dua. Dua tu berdua. Boleh juga ibarat terus kepada zira'. Zira'ani wa nisfu. Faham ke tak? Tak faham? Faham tak Ustaz Azam? Faham tak? Pening lah. Pening dah lah. Mudah ya semua ni. Tak ada matematik buat pun. Bukan matematik buat pun. Cuma cerita zira' je. Faham je? Habis tu. Wa tahrumu at-taharatu bil ma'il musabbad lisyurb. Wa tahrumu at-taharatu. Belum kena haid lagi. Haid lagi lah pening kepala. Abang siap lah. Ngaji haid memang apa pening kepala. Tak. Ngaji buat haid. Orang perempuan pun pening buat haid. Orang lelaki. Dia pun pening pasal diri dia. Tak. Dia pun pening pasal diri dia. Lepas tu nak suruh apa? Nak suruh kita faham dia. Mana boleh. Dia pun pening. Aku pun pening mutahayyirah. Buat haid memang kena ngaji. Orang lelaki pun kena ngaji. Kalau tak, orang tanya apa ustaz lah. Orang ni WhatsApp ustaz. Nak. Boleh percaya ke tak? Allah alam. Tak. Tapi dalam pondok kita ni ramai je. Ustazah-ustazah pandai haid. Yang pandai haid. Ngaji. Orang ngaji atau ngaji kan? Ustazah tu boleh. Lagi tahqiq. Tak? Lagi tahqiq. Direct terus tanya. Boleh tak? Boleh lah, tak boleh. Nak mudah lagi, cari ustazah tu. Kau tak ada apa? Datuk lelaki nikah dia. Nak. Kan kata ustazah tak boleh nikah lebih kot. Nak. Yang dia. Dia insyaAllah. Tua. Tua pun tak apa lah. Tua tak ada hit. Tak ada lah. Dia Allah selamat. Apa yang anda ingat apa? Dia pegang Fatul Mu'in. Pegang Fatul Mu'in tu. Dia karang bahid pendek dalam kitab Fatul Mu'in. Sikit pendek. Dalam Fatul Mu'in tu dia karang sikit bahid. Lalu dia kata, orang tanya dia kenapa tak mengarang dalam bahid panjang. Ingat je dia kata apa? Syekh Zainuddin mulai bari. Dalam Fatul Mu'in. Dia kata li'anna rijal lam yahid wal nisa lam wal nisa apa? Lam tas'al.
Dia kata buat apa nak kau haid panjang-panjang? Lelaki bukan pernah keluar haid. Orang perempuan bukan pernah tanya. Lah perempuan tak pernah tanya. Lelaki dia. Lelaki tak pernah keluar haid. Jadi apa? Sekarang pendek-pendek je buat haid. Tapi sedangkan dia, buat haid ni paling dalam mazhab Syafi'i paling pening lah. Di antara semua mazhab yang paling pening ni mazhab kita. Buat haid. Yang pening bola-bola. Tengok lagi, risalah apa? Risalah Syekh Khatib. Paling pening lah. Risalah Syekh Khatib, Mufti Karim. Buat haid, risalah. Panjang lebar. Syaitan mengajak 2-3 kali, ya berhenti. Dah pening, aku pun pening. Kata daripada apa pening, sehingga aku pening, kita berhenti. Jadi kita lain. Dan lagi kita risalah Bagusyir. Risalah Bagusyir, buat haid. Pening kok. Syekh Ibn apa? Risalah tu dah pening lah. Mai Hasyiah Ibn Hajar pula. Hasyiah Ibn Hajar. Bagi lagi pening. Anak katanya Hasyiah makin mudah, tak makin pening. Duduk rot. Dah kata Fiqh Kubra. Panjang lebar. Kadang-kadang kita pun tak capai kok. Ada tengok 2-3 orang ustaz yang bersibuk dengan bahid. Tu bagus ya, kalau nak boleh ikut. Dekat YouTube ni banyak ni cuti seminggu ni buat binatang apa. Tapi dengar bahid. Dia sungguh gelak juga. Balik buka YouTube tu tengok ada risalah haid. Nanti Wah hantar dalam grup tu. Bagi kerja rumah kat demo ni. Ngaji bahid ada cuti. Dan sebelum anda pijak orang kau kat situ tumbuh ni, kalau tak selesai kau rakaman tu, puasa 3 hari. Kan nak pergi mana? Boleh insyaAllah. Pergi pantai ke apa sambil dengar haid. Biar kalau otak pecah apa. Tak? Ada ulama mati sebab fikir-fikir pasal haid. Tak? Bagi hantar jadi orang kedua. Kita dah menikah pening pada. Kita anti tak menikah dah. Ada tentang ni. Habis tu. Wa tahrumu at-taharatu bil ma'il musabbal lisyurb. Wa tahrumu dan haramlah at-taharatu bersuci. Wa tahrumu at-taharatu dan haramlah bersuci bil ma'il musabbal lisyurb, dengan air yang apa? Yang disediakan. Al-musabbali yang disediakan. Bil ma'il musabbali, dengan air daripada al-musabbali yang disediakan. Lisyurbi, bagi minum. Baik. Apakah maksud ibarat ini? Wa tahrumu at-taharatu, dan haramlah oleh bersuci. Bil ma'il musabbali, dengan air yang disabil. Boleh tak? Imam. Air yang disabil. Boleh tak? Lisyurbi, buat minum. Baik. Pertama sekali, apa-apa wujuhul khairi, apa-apa wajah kebajikan, maka diikut kepada apa? Kepada syarat yang meletakkan. Faham tak? Apa-apa kebajikan. Seperti. Apa-apa kebajikan. Seperti. Seperti apa? Seperti hadiah. Seperti apa lagi? Seperti lagi wakaf. Maka diikut atas syarat orang yang memberi. Apa-apa kebajikan. Tu poin pertama. Apa-apa kebajikan. Diikut apa dia? Atas syarat pembeli. Syarat apa? Pemberi. InsyaAllah. Yang ni masalah. Sedekah. Ana wakil kepada Mat. Ana bagi sedekah Mat. Ana wakil kepada entah. Ana nak bagi sedekah ni kepada tiap-tiap orang yang bawa mengaji kitab Minhaj. Kitab kecil tak mau. Nak kitab besar je. Siapa ngaji Minhaj bagi putih dia. Maka haram bagi Mat untuk bagi duit tu kepada siapa? Mengaji kitab kecil. Pada orang mengaji kitab kecil. Sebab apa kaedah dia apa? Orang. Apa dia? Apa-apa kebajikan mengikut syarat orang yang apa? Yang memberi. Sebab tu dia tutup guru dulu kita patuah. Tutup guru dulu. Patuah apa? Dia patuah kalau orang bagi duit, ambil dah 5 riyal, 10 riyal. Buat apa? Dia kata buat ngaji. Haram beli topak. Haram apa? Haram beli topak. Pasal apa? Topak tak ada kena-kena dengan mengaji zaman dulu lah. Topak kalau 5 riyal tu buat apa? Buat call mak. Mak ada 2. Mak betul dengan mak apa? Mak anak kita. Ya tak? Ada orang dapat fatwa tu. Kita call mak kita. Bukan mak betul. Mak 2. Tu mak lain. Faham tak? Janganlah itu mak terasa nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Dah lah ni kan. Sebutlah. Lepas tu apa dia? Jadi apa dia? Mengikut apa dia? Tapi kalau zaman sekarang, kalau topak tu,
Kalau tengok pada kosak yang paling besar, demo nak top up dia apa? Boleh baca PDF dan seumpamanya. Beli internet tu tengok PDF dan apa, tengok kitab, tengok rakaman. Itu dia. Kalau maksud yang paling besar itu ialah mengaji, ya khair kabir. Tapi kalau maksud yang paling besar seumpama ni, main game ni, muka-muka ni, main game ni, maka hukumnya adalah haram. Niat dan buat. Kalau dia Niat dengan rakaman dia main game. dia haram. Dia kena maksud a'zam. Maksud yang paling besar tu ialah dengan rakaman. Lebih tinggi lah. Nampak insyaAllah? Lagi orang kata, tapi kalau ada juga lafaz-lafaz tapi dia muraknya hanyalah apa contoh ataupun gurauan. Itu tak ada masalah. Ni buatlah ni ambil duit sikit. Oh tak payah ambil duit. Ambil lah buat minum kopi-kopi. Orang kata haram minum teh. Tak lah. Muraknya dia. buat minum kopi kata. Bukan maknanya tak boleh minum teh. Buat dia apa? Yang am kita pun tahu. Minum kopi saja berat. Faham tak? InsyaAllah. Apa-apa jalan kebajikan, maka mengikut syarat yang memberi. Sama daripada hadiah. Ataupun daripada wakaf. Sama juga. Al-waqfu ala syaratil waqif. Wakaf di atas syarat apa? Al-waqif. InsyaAllah Syekh. Macam mana contohnya? Contohnya dia wakafkan dia. Dia wakafkan motor. Dia kata aku wakafkan motor ni dia untuk kegunaan para pelajar pondok pergi masjid. Tak? Sahaja. Maka boleh tak pergi projek pakai motor tu? Boleh kalau projek di masjid. Projek di bawah haram. Nak pada kata masjid sahaja. Dia tambah lagi. Dah aku tak redha orang guna pergi projek selain masjid. Nak masjid boleh etikah. Contoh. Maka apa? Al-waqfu ala syaratil waqif. Wakaf di atas apa? Syarat syaratul waqif. Cara Syekh. Dia ada. Tak perlu. Dia apabila dia sebut kita ikut. Kalau dia tak sebut dia umum maka apa? Guna pada apa? Jalan umum. Cara Syekh. Sama juga apa dia dengan contohnya water cooler. Ataupun apa dia? Kowi. Orang wakaf tu untuk apa Syekh? Untuk mandi junub situ ke? Untuk mandi junub? Untuk minum. Untuk minum pula dia kata minum dia. Orang pergi masjid saja ke? Tengok. Kalau dia kata hanya orang yang pergi masjid saja boleh minum, maka boleh minum. Untuk orang pergi masjid. Faham? Kalau dia kata umum, siapa-siapa nak minum pun boleh. Maka boleh. Dia kata kalau dia kata untuk ahli kampung tu, orang kampung saja. Orang luar kampung tak boleh minum. Umum tapi ambil kita tahu. Macam mana? Nak pondok ni. Tapi kita tak pilih pondok kita. Kalau kata dia tengok, dia kata apa? Dia ada syarat tak minum di masjid? Tak. Khas. Minum boleh bawa balik. Sebab tu kita tengok apa dia? Macam apa ni habis tanya pada Syekhuna Alam Masyujudi. Sidi kopi dekat ayak. Kowe tu dia pergi ayak. Dia buat naik tah. Minum. Kita boleh kau pindah ke ayak? Dia kata apa? Yang ni orang guna apa? Untuk umum. Baru naik. Cara Syekh. Ni ada setengah budak pondok. Bukan budak pondok. Budak ngaji lah. Baru mengaji 2-3 hari. Ni ayak ni dia beli. Ada budak seorang beli ayak. Ayak ni lah botol. Ayak ni untuk apa? Drinking water betul tak? Mineral water. Ini minuman lah. Ini untuk diminum. Betul ada kawan dah ni. Dia buat basuh tangan basuh kaki. Dia kata haram. Kawan dah beli. Betul. Dia tanya pasal apa? Haram pula. Ni ayak dibuat untuk minuman. Anta buat apa? Basuh tangan. Haram hukum dia. Ayak ni hanya boleh buat minum. Dia gila. Tak? Ni gila. Ni gila betul lah. Faham tak? Ada kena-mengena. Dia beli ikut dia lah. Tak? Walaupun dia tulis mineral water. Dia nak basuh bawa qadha hajat pun boleh. Ada masalah tak? Bukan apa nama orang wakaf kat dia dengan syarat gitu. Kau orang bagi hadiah dengan syarat itu. Dia beli. Ikut dia. Faham tak? Kalau gitu berat lah. Faham tak? Beli bawa mineral water pun dia tak boleh. Untuk bawa qadha hajat. Hanya minum saja. Faham tak Syekh? Jangan salah faham pada tahap itu. Huduh. Faham tak? Faham tak? Lawak. Jadi lawak. Lawak apa? Aku lawak ke apa? Dia faham tak? Jadi nak ulang balik. Dia apabila apa? Wujuhul khairi diikut apa dia? Atas apa? Orang yang memberi. Syarat apa yang? Orang yang memberi. Baik. Jadi kita faham di sini. Bahasa ibarat mudah dia. Air tu digezet yang disediakan untuk minum. Maka haram dia buat wuduk. Bas. Itu maksud ibarat. Faham Ustaz Zam? Nak ulang balik. Apabila air tu disediakan untuk apa? Untuk minum. Maka haram anta dia buat berwuduk. Haram dia anta buat apa? Berwuduk. Faham? Tamam?
Bahkan para ulama kata kalau tak ada ayak tak ada, tinggal ayak tu saja, wajib tayamum. Allah insya-Allah. Tak ada ayak dalam kampung, tak ada. Ada ayak water cooler je dengan ayak apa yang kowe yang disediakan untuk minum. Maka tak boleh apa ambil wuduk. Ni jaga ni. Faham tak? Kadang-kadang apa ada setengah orang gitu. Ya gana. Faham tak? Tak. Dia nak pergi basuh tangan, dia ada tangan dia ada kotoran sikit. Dia ambil juga apa? Dia ambil ayak kowe sikit, tekan sikit. Atau begitu juga. Kita nak minum ayak. Cawan kotak. Dia tak? Kita tolak apa? Tolak ayak tu gula tidak? Ayak kowe tidak? Kita kocok. Kita buang ayak. Lepas tu kita ambil ayak baru. Tu kita minum. Boleh ke tak? Haram. Pasal apa tujuannya untuk? Buat minum. Bukan basuh apa? Basuh cawan. Dah basuh cawan? Pergi lah. Ujung mana? Ujung sana ada paip. Pergi ujung sana. Tapi dia ada tapi. Ada tapi dia. Tapi dia apa? Tetapi dia qadaran dia sedikit. Selalunya lah. Cawah tu dia ada babuk sikit dia. Kita kocok itu. Kita buang. Kata Sayyidi Syekh Taha Abdul Hamid, kemungkinan dimaafkan. Kalau hampa tengok anak buat, kemungkinan dimaafkan. Dia nak pergi basuh sana pula. Tak? Jauh tu. Melainkan apa? Kalau banyak, tu jatuh apa 3 tak isyak. Kocok itu apa? Kocok lebih daripada kocok, 3-4 kali kocok. Tak boleh. Dia sekali kocok. Yang qadaran sedikit, dimaafkan. Kemungkinan dimaafkan. Kerana apa? Kerana apa dia? Manusia tidak berkira dengan jumlah yang sedikit tu. Tamam? Jadi andai kata orang yang bagi kowe tu tengok, dia tak marah. Sebab sikit. Faham tak? Dah ada helah. Helah dia Allah alam boleh ke tak? Iaitu apa? Niat nak minum orang. Tengok kotor. Buang. InsyaAllah. Wa'ala kulli hal Syekh. Ana ulang balik. Iaitu apabila air itu dibuat untuk minum, maka haram untuk buat bersuci. Wadih insya-Allah. Tak ada. Anda pernah tengok Syekh Toha buat? Syekh Toha buat itu. Dia buang itu. Anda kata mana boleh ni? Syekh, mana boleh Syekh? Tu musabal untuk minum. Qadar sedikit. Ya fa. Buat je lah. Kata kalau dia tak buat. Tak buat ada apa? Ini lah qadar ya yu'fa'anhu. Tapi kalau fikir balik, ya. Sebab apa? Sebab andai kata orang yang mensyaratkan, orang yang memberi, adakah dia akan berkira dengan qadar yang sedikit tu? Qadar qalil bas. Tak, lebih sikit bismillah. Qadar sedikit ni tu dikocok, dibuang. Ini manusia berkira dengan ayak tu. Golek di tempat kita dengan ayak yang banyak ni orang manusia tak berkira. Hakas tu sama juga. Yang ni buat air disediakan untuk basuh, kemudian dia buat minum. Haram, kaman. Ala syartil waqif. Tapi dia ibaratkan dengan ibarat ni sebab apa? Sebab ni yang ghalib berlaku. Selalunya orang musabbalkan apa? Air untuk minum, kemudian orang buat taharah. Allah insya-Allah. Faham sini? Jadi poin pertama apa? Mengikut syarat A. Ni beringat ni. Memberi atas qadaran apa? Qadaran syarat yang diletakkan oleh yang memberi. Faham? Nah, ni mana bagi ridha ni yang tak buat semayang. Dia buat apa? Bukan dia buat semayang, dia buat langsir. Hukumnya adalah haram. Tamam? Baik, kemudian yang kedua kita sebut tadi, maksud ibarat. Kemudian yang ketiga, bahawasanya apabila tidak diketahui syarat orang yang memberi, maka kembali kepada uruf. Anta minum kowe tu, anta tahu tak? Kowe tu syaratkan ke tak? Kowe tu syaratkan ke tak? Kena pergi cari. Assalamualaikum. Siapa yang tanya kowe? Siapa yang sediakan kowe kat sini? Yang bayar setiap bulan ni, saya nak pergi jumpa dia. Tanya siap-siap. Dia pun pening dengan tafsir fiqh. Kalau gini. Kalau gini. Ada anak dia kata, saya ni bagi sedekah. Dia kata, tak tahu pula ada tafsir-tafsir lagi ni. Dia, kalau tidak ada apa, tidak diketahui syarat, maka kembali kepada uruf. Kembali pada apa? Kepada apa sayang weh? Uruf. Maksudnya apa? Uruf daripada kowe buat minum. Dan kemudian berlaku juga uruf basuh cawan yang sedikit. Cawan yang sedikit. Uruf. Tak? Sebab apa? Masih geli dengan cawan kan. Cawan minum siapa minum ni, faham tak? Yang apa tidak berlaku uruf, ambil uduk itu. Itu dia bukan uruf. Tamam, mandi junub lebih-lebih lagi. InsyaAllah.
Mengikut pada qadaran uruf. Wadih wal muwadih. Wadih insya-Allah. Maka sebab itu Syekh. Ayat tu kita hurai lagi. Jadi poin nombor 3 apa yang sebut tadi? Kembali kepada apa? Uruf. Jika tidak diketahui apa? Syarat. InsyaAllah. Maka dengan itu, ayak di kolah masjid. Uruf guna untuk apa? Guna untuk berwuduk. Haram mandi. Maka apa? Haram tak mandi? Nah, haram mandi. Uruf dia untuk dia. Untuk apa? Untuk berwuduk. Kemudian dia basuh selain pada wuduk. Tengok basuh apa? Basuh kaki. Sebelum masuk masjid ada uruf. Uruf. Sebelum masuk masjid ambil ayak kolah basuh kaki. Dimaafkan. Walaupun disediakan untuk apa? Ambil wuduk. Basuh apa? Basuh mutu. Rezek basuh. Cak Azhar juga buat itu. Dia kata Tok Bilal basuh rezek pakai ayak masjid. Haram dia dah. Dia kata wai suku. Haram dia dah. Sungguh. Mana boleh ayak masjid? Nak untung basuh pakai ayak masjid. Tak boleh. Mana ambil? Mana ambil dia? Buat apa yang ajak kau buat ajak buat. Ayak apa? 7 bola. Tak itu dah. Ubah. Itu kalau ada uruf khas. Kalau ada uruf. Ada uruf yang katakan boleh buat itu. Dah bagi anak kalau ambil ayat 7 kolah, ambil uruf buat membenarkan sebab sikit. Dan sedikit dan juga bawa air banyak. InsyaAllah. Dalilnya nasihat lah. Orang yang kena ayak tu. Kalau kata haram, makin lama aku sakit. Ubang ni. InsyaAllah. Dia qadara uruf. Kembali kepada uruf. Yang ni adakah uruf melihat satu-satu benda yang apa ni? Faham tak? Balah ayak masjid. Dia tak. Kalau memang basuh motor try lah. Hantar basuh kereta. Hantar parking sebelah masjid. Ni kereta Adam ni. Parking betul-betul depan masjid. Kat rumah Almarhum Haji Hasan Gaya. Pak itu. Hantar tarik apa? Tarik pipe. Ataupun ambil timba 2-3. Basuh kereta. Orang buat apa tu? Masuk kereta, ambil berkat ingat masjid. Orang marah tak? Azza huwa. InsyaAllah. Ayat Zam. Kita buat orang berminum, kita buat minum tanah je. Zam-Zam. Oh, Zam-Zam kat Mekah. Baik. Yang tu dah sebut tadi. Okey, dah faham poin yang ketiga? Jelas insyaAllah. Kalau tak diketahui beliau. Syarat kembali kepada uruf. Kalau ada memang ketahui syarat, khalas, kembali pada syarat. Mana tak kira uruf dah, kira apa syarat. Faham? Dia kata dia sedekah kahwin. Ada sedekah kahwin untuk buat apa? Mandi junub sahaja. Dia siap tulis lagi. Saya pewakaf sekian, mandi junub. Haram buat apa? Buat minum. Walaupun uruf buat pakai duk minum. InsyaAllah Syekh. Luar ya, asyik kita beli. Kalau enam orang ada uruf juga. Kalau dia syaratkan juga bahawa minum untuk apa? Di sekitar kawasan tersebut. Di sekitar kawasan tersebut, maka bahawa minum qadaran di tempat-tempat yang terdekat. Tapi ghalibnya apa dia? Kalau minum air kola air kola masjid tengok pada syarat. Kalau ada pun uruf, Allah alam. Yang ni kalau uruf tengok juga. Anda nampak kalau uruf kalau ambil qadaran yang sedikit, tak ada masalah untuk bawa balik jauh. Qadaran botol kecil, minum jauh. Dia faham. Tapi kalau minum sudah zen, dia akan kata, Syekh, pergi bos duit siling. Faham tak? Jangan duk balas ayak masjid. Faham Syekh? Botol kecil tak? InsyaAllah. Yang ni apa? Ni botol ni? Yang ni ala kulli hal syubhah. Syubhah. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi kalau nak tak ada syubhah, tu ambil ayak dekat balasah kita. Balasah kita tu memang tak ada syubhat. Sebab apa? Anda tahu syarat apa? Ala syartul waqif. Syarat orang yang mewakaf. Anda tahulah. Sebab apa? Kawan yang mewakafkan tu. Dia dah tahu syarat dia. Dia letak syarat. Dia tak letak syarat kata individu ada. Dia kata yang penting orang minum. Faham tak Syekh? Pergi ambil ayak kat situ. Tak ada pergi ambil ayak dekat bawah ambil duit syiling. Rugi. Duit syiling tu kalau simpan boleh pergi haji. Faham Syekh? Syarat lah. Macam ni bajet dia. Tak tahu syarat kembali pada uruf. Jadi Nabi untuk masjid memang uruf. Nabi untuk masjid kalau tak masjid. Yang kalau tak enam. Tahu tu Nabi untuk masjid kalau Nabi untuk semua orang ni. Uruf kembali pada uruf. Ghalibnya kalau letak kat masjid ialah bukan semata untuk masjid, tapi pada penggunaan umum yang dipakai di sekitar masjid. Boleh banyak nama. Qadaran sedikit, Banyak tak Uruf pun tak kata gitu. Dan ni hantar kalau bawa qadaran besar, bawa mai 5 dozen.
Apa orang masjid kata? Ini reda? Tak. Oh, dan sikit, naam. Kau masjidnya? Naam. Kau masjidnya? Kembali pada uruf yang dipandangkan masyarakat setempat. Memanglah bukan masjid, tapi kembali kepada apa? Al-'adatu muhakkamah. Faham je? Faham Jun? Baik. Kemudiannya, ibarat apa dia? Al-musabbal, air yang disabil. Bukan air yang diwaqaf. Kerana apa? Air tidak diwaqaf. Air apa? Tidak diwaqaf. Apa makna waqaf? Waqaf itu ialah apa? Baru dia guna. La. Waqaf itu adalah kita apa? Letakkan tu benda dan kemudian kita beri apa? Kita seolah-olah kita waqaf, kita sediakan untuk Allah Ta'ala atas dasar apa? Mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dan juga ada syarat-syaratnya. Di antara syaratul waqfi ialah apa dia? Baqa'ul ain. Kekal oleh ain. Semakin kita pakai dia tak habis. Air ni kalau cara nak pakai macam mana? Cara nak pakai air macam mana? Itu dengan menghabiskan air. Sama ada kita basuh, habiskan air. Tu minum, habiskan air. Faham tak? Maka syarat waqaf ialah apa dia? Perkara tersebut tidak apa? Tidak akan musnah dengan penggunaan. Maka tidak sah syarat apa? Tidak sah waqafkan lilin. Pasal penggunaan dia ada apa? Cara penggunaan dia apa? Ialah menghancurkan. Menghancurkan apa? Lilin tersebut. Tidak. Cara guna dia apa lilin? Kalau tak sah apa dia? Waqafkan lilin. Tak sah juga waqafkan apa dia? Waqafkan air. Kerana apa? Kerana air tidak diwaqaf. Lilin tidak diwaqaf. Kerana apa? Kerana tidak kekal ainnya. Kena ulang balik syarat waqaf dia. Ialah apa? Semakin apa? Dengan syarat dia kekal. Ainnya itu kekal. Dengan makna apa? Apabila diguna tidak musnah. Apabila diguna apa? Apabila diguna tidak musnah. Wadah insya-Allah. Apabila diguna maka tidak musnah. Terkeluar apa? Air dan juga lilin. Air dan juga apa? Lilin. Air dan juga lilin. Jadi ayat tak sah diwakaf. Kalau dia kata aku wakafkan air ni, dok, tak ni. Ni anak kata ni, anda beli ni ayat ni, anda kata anda wakafkan ayat ni. Tak jadi. Dia orang kata wakaf betul jadi. Tak. InsyaAllah. Sebab apa? Batu dalam Zubat kata apa? Babul waqf sihatuhu min malikin tabarra'a bikulli ainin jaza'an yuntaq biha ma'al baqa' munajjazan ala mawjudin tamlikuhu ta'ahala. Iaitu dia ma'al baqa'. Ma'al baqa' adalah kekal ainnya. Tamam? Mesti kekal ain. Yang tadi. Yang dalam tak habis. Tak, maksudnya qadaran bahawa setiap air. Tak? Jangan ada bahjiriah pula. Memang qadaran air tu. Semakin apa kita guna air, semakin habis. Bukan kira keseluruhan air. Air yang apa kita guna. Bahkan kita kira air ni lain daripada air ni. Sahul Musa. Baik. Kemudiannya, apabila kita faham di situ, air tidak apa diwakafkan. Tetapi air itu disabilkan. Apa makna sabil? Apa makna sabil? Jadi al-musabbal, dia berkataan apa? At-tasbil. Sah. La. Al-musabbal, dia berkataan apa? At-tasbil. Apa makna at-tasbil? At-tasbil. Sabbala. Yusabbilu tasbilan. Musabbilun musabbalun. Apa makna musabbal? Ay ma ju'ila fi sabil khair. Jadi boleh tulis ta'rif al-musabbal. Ma ju'ila fi sabili al-khair. Nampak? Ma ju'ila fi sabilil khairi. Ma ju'ila fi sabili al-khair. Siapa? Ha? Waqaf dia makna lebih khusus. Kerana ada syarat tak. Musabbal ni umum. Apa-apa yang anda buat atas jalan kebajikan, musabbal, sabil. Tamam? Kerana sabil lebih umum. Apa dia sabil? Tengok tu. Maju'ilah barang yang dijadikan pada jalan kebajikan. Ni. Kawasan kita ni sabil. Sabil tak? Sabil. Waqaf tak? Tak lagi. Nak jual tak? Waqaf tak? Tak waqaf lagi. Sabil? Naam, sabil. Jadikan untuk apa? Jalan kebajikan. Duduklah, siap-siap mu, duduk pondok, selagi boleh duduk. Ini sabil.
Faham tak? Sebab sabil ibarat dia umum. Sebab tu ada tutup guru kita bahas. Air tidak diwakaf, air disabil. Faham tak? Air tidak diwakaf, disabil. Sabun tak diwakaf. Sebab apa? Makin guna makin apa? Makin habis. Yalah dah. Tapi habis sabun dah. Nak pakai. Tapi apa? Dia disabil. Adam sabil kat mana? Ada seorang aja. Faham tak? Dia khusus. InsyaAllah ikut pada syarat apa? Syarat pemberi. Kalau tak, atau kalau tak syarat, ikut pada uruf. Ada kata pakailah buat lemo, asalkan DB2. Faham tak? Yang asalkan apa? Yang pakai tak balik tak? Kalau pakai, gosok-gosok, balik. Itu menjadi syarat. Faham tak? InsyaAllah macam ni. Jadi al-musabbal, barang yang dijadikan pada jalan kebajikan. Bermaksud, sabil lebih umum daripada wakaf. Wakaf ada syarat, Syekh. Wakaf ada apa? Ada syarat dia. Sabil umum. Jadi wakaf sambil dengan hibah. Banyak beza dia. Hibah beri semata-mata. Jadi milik. Wakaf dia tak milik bagi Allah Ta'ala. Wal waqfu lillah. Milik bagi Allah Ta'ala. Tak boleh. Bahkan nak jual tak boleh. Kalau begitu, jangan tunggu wakaf. Anak dah beli anak dah. Tak boleh jual. Kan tunggu wakaf. Kadang tunggu wakaf. Orang biar dia wakaf ke pondok. Dia beli kat anak. Dia nak masuk bab ni. Bab yang panjang lebar. Bab yang apa? Yang panjang lebar. Anak wakaf dia je. Wala apa? Wala numari fi dinillah. Dia sini je. Masalah tanah yang diwakaf. Kalau Tok Guru dah wakaf, yang ni aku wakafkan tanah ni untuk pondok. Maka apa dia? Maka jadi hak milik pondok. Karena aku wakaf untuk pondok. Yang ni duduklah budak pondok. Maka kalaulah orang-orang lain daripada dia roboh kan, sama ada anak ataupun cucu dia roboh. Faham tak? Maka dia duduk atas apa? Di atas apa? Tanah Allah Ta'ala. Kan tanah Tok Guru dah apa? Dah habis milik. Faham tak? Jadi haram lah dia duduk. Pagi petang malam duduk dosa. Tapi adakah soalan dia? Adakah yakin Tok Guru wakaf ataupun tidak? Ada was soal. Yang ni soalan dia di sini. Soalan di sini tanah-tanah yang dalam pondok ni, adakah yakin Tok Guru wakaf ataupun tidak? Ada was soal. Yang ni pernah Tok Guru sebut secara jelas. Anak wakaf tanah ni untuk pondok ataupun anak kata duduklah lagi berduduk. Itu yang apa? Itu yang dimuskil. Yang kita duk cakap ni, kata apalah ambil tanah wakaf ni. Anta yakin wakaf? Kita bahas yakin. Sebab lu, anta yakin tak wakaf? Sebab hampa akan praktikkan pada apa yang disebut ni pada apa? Pada pondok kita ni. Soalnya anta yakin tak dia wakaf? Dan kemudian pula, yang robohkan pondok tu pula, ustaz-ustaz, adakah mereka jahil dengan hukum? Duduk pondok, letak bagi terbuka. Jangan apa? Jangan kata pada benda yang kita tak ada apa? Tak ada tempat untuk masuk, bila masuk tak ada nak keluar. Jaga-jaga hati-hati. Dia kata ramai duduk pondok tu, ambil tanah ni, tanah wakaf ni, dosa. Duduk bagi tanah haram. Yakin kau wakaf? Yang ni pernah kau Tok Guru cakap secara jelas. Si pemilik cakap, saya wakafkan tanah ni. Kau dia kata duduklah budak pondok, lepas tu apa sampai khabar angin dia kata apa? Jadi tanah tu tanah wakaf. Jadi kau gitu. Jadi mak punya tanah. Mak kata duduklah budak pondok, anak kata mak wakaf dah ni tanah. Lepas tu sebar habis semua orang wakaf. Adakah dengan perkataan jadi wakaf tanah? Tak, kembali pada mak. Yakin Tok Guru wakaf? Ada soal. Kalau yakin Tok Guru wakaf, khalas. Ahlan wa sahlan. Kalau sudah yakin Tok Guru wakaf, tamam? Maka dia haram baginya untuk menjual dan menjual ataupun guna untuk peribadi. Haram. Yakin ke tak? Tu soalan dia. Yakin. Kemudiannya, yang siapa yang yakin tu? Siapa yang yakin? Siapa yang yakin? Yang ni siapa yang yakin tu? Orang lain. Adakah anak dia yakin? Anak dia Tok Guru tu yakin ke tak? Enam. Adakah anak tu dia yakin ke tak bapak dia wakaf? Dia kata surat tak ada, saksi tak ada. Surat atas mulut. Maka tak wajib bagi dia hukum fiqh. Tak wajib bagi dia untuk membenarkan perkataan orang lain. Ayah dia mau wakaf dah ni. Faham tak? Aku tak percaya. Buat bagi saksi dengan apa? Dengan saksi tu dengan apa? Dengan bukti. Kalau kata ada surat, bagi surat. Bukti. Bahasa kita bukti. Nah, itu pada ulama Maliki menerima bahawa surat sebagai saksi. Dan ulama mazhab kita dua orang saksi yang adil syahadah. Adil syahadah yang boleh saksi. Anta siapa dia? Ni anta, soalan dia, anta tengok tak? Anta dengar tak Tok Guru tu sebut? Kita ana pun dengar pada mulut orang sebelum kau. Tak boleh.
Ni hantar apa dengar tak orang yang apa sebut tu? Anda dengar. Tapi yang salah hantar apa? Hantar orang yang apa tiap hari buat maksiat. Tanya. Tak boleh, wajib tak terima? Tak wajib saya pun. Penyaksian dia tak terima. Ada wal bahs. Surat seperti dia Loh, itu tukar nama lah. Apa nama? Tukar nama di wakaf lah. macam tak nak saksi dah mati, orang pakai hitam putih juga. Boleh. Tapi ulama Syafi'i tak terima. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kata dia buat surat apa tukar kepada apa? Kepada wakaf. Faham? Tu buat surat. Suruh buat surat jadi wakaf. Kemudiannya pergi kepada apa? Kepada apa nama Tok Guru mati, kemudian surat tu sampai kepada anak cucu. Anak cucu wajib tak percaya? Tak wajib percaya. Sebab apa? Surat tidak ada makna di dalam mazhab kita. Tak ada makna. Jadi yang ada makna dua orang. Tak isi. Tak Maliki nak. Jadi bila anak ulang balik, masalah apa? Wakaf tanah wakaf di pondok. Mohon cakap buat tanah wakaf. Yakin ke tak wakaf? Soalan dia. Kalau kata yakin wakaf, nah haram. Tapi masalah yang banyak berlaku lah tidak yakin kata wakaf. Dia kena tegur, dia kata wakaf, bertuhat, saksi dah mati, tak dipakai. Bukan tak dipakai. Saksi mati Bukan masalah tak dipakai. Soalan sekarang ni, soalan dia, apakah perkara yang nak menyebabkan apa si anak dan cucu tu percaya kata bapak dia dah wakafkan tanah? Faham tak soalan? Bukan mana bila mati apa saksi, kira auto milik apa, ada asal wakaf tukar balik kepada apa? Kepada milik dia, bukan. Tapi dia, apakah perkara yang ni masalah. Nak bagi misal kat anda. Ayah hantar mati. Bila ayah hantar mati, kemudian orang cakap kat hantar, Pak Hang hutang aku. Berapa ribu? 50,000. Jadi hantar terus bagi 50,000? Tak ada surat itu. Hitam putih ada tak? Saksi ada tak? Betul tak? Tak wajib percaya. Sama juga. Orang apa, dia jual tanah dia. Mana boleh jual tanah? Ayah wakaf. Apa dalil kata ayah aku dah wakaf? Dia saksi. Betul tak saksi? Boleh tak jual? Boleh jual. Hukum fik. Cuma kalau nak warak, tak payah jual. Siapa yang nak warak dengan masalah duit? Dia jumpa kepada macam ni, Tak ada. Tak. Dia akan jawab bahawa hukum fik. Hukum fik apa? Yang fuzu zahiran wa batinan. Lepas zahir dan batin. InsyaAllah. Jadi hati-hati bila bercakap. Allah adalah hakim yang sebenar. Kita tengok dia tu. Allah apa? Nahnu nahkum bil zawahir. Kita hukum dengan apa? Zahir. Dengan zahir. Yang ni apa? Adakah makna kata bila contoh anak tu kata aku tak percaya. Faham tak? Aku tak percaya kata ayah aku dah wakaf. Kerana tak ada saksi. Kemudian dia jual. Kemudian memang nyata dalam ilmu Allah Ta'ala percaya ayah telah wakaf. Ini adakah dia berdosa? Tak. InsyaAllah. Ini bukan cakap kerana apa? Pilih bulu. Dia mau cakap sebab pilih bulu. Tak, ada hukmullah. Ada apa? Ada hukmullah. Ini hukum Allah Ta'ala. Wadah insyaAllah. Ada hukmullah. Hukum Allah Ta'ala. Dia kata pilih bulu, dia mau kecek ini, dia mau pertahan set demo. Ada bukan orang Kelantan. Nak orang Kedah. Faham je? Pilih dulu. Tidak pilih bulu. Ini hukum Allah Ta'ala. InsyaAllah Syekh. Kalau macam saksi dalam macam tadi ni, dua orang kan. Kalau ada dua orang kata dua ni, dia jadi saksi bagi orang lain. Benda yang mati tu pun dia cari orang lain. Tak ada, tak wajib. Tak wajib. Tak wajib. Macam tanah, dia usul untuk dia buat duduk. Dia pun dah cari tu, tanah tu duduk. Dia buat, dia kau duduk. Tanah tu dia. Macam mana? Oh. Dia kena kes ni Syekh. Dia kena angkat pada apa? Mahkamah. Ya. Kerana apa? Masalah ni apa takkan selesai dengan apa? Dengan siapa? Sebab apa? Masalah ni apa? Iaitu dia qada'ul qadi yanfuz zahiran wa batinan. Masalah ni apa? Asyik kata tanah ni apa? Tanah apa? Tanah pondok. Sah lemu sah. Kemudian apa? Orang apa beli apa lagi dia jadi apa? Jadi kampung orang pakai duduk. Hantar kata mana boleh duduk? Hantar tak ada hak. Hantar contoh hantar orang luar dan sebagainya. Hantar orang yang paling alim. Ni apa? Fiqh pak mazhab pada dalam dada hantar. Hantar tak ada hak. Sampai hantar angkat kes kepada qadi, pada hakim, lalu hakim akan memutuskan. Lepas tu hakim yang mana saksi? Tak ada saksi. Kelas. Lepas masalah, selesai. Ni masalah terbatal. Bila kes terbatal, maka qada'ul qadi yanfuz zahiran wa batinan. Qada'ul qadi yanfuz zahiran wa batinan. Iaitu dia, qadi punya hukuman telah apa? Hukum lepas zahir dan batin. Bila kata lepas zahir dan batin, maka maksudnya apa? Bukan makna kata hukum zahirnya, tanah itu tak ada bukti kata dia wakaf. Tak ada bukti. Ada bukti dah tak ada. Mana boleh kita hukum dengan hawa nafsu? Faham tak? Sebab anak kasih ke pondok. Anak kata tak boleh. Faham tak? Tak, ni masalah hukum. Wadah insyaAllah. Tak ada pilih bulu. Faham tak? Kalau ada bukti, qadi akan tengok. Bukti tu boleh pakai ke tak? Faham tak? Sebab tu dalam hadis apa dia? Qudatun salasa fin salasa. Al-qudatu salasa. Qadiyani fin nar. Wa qadin fil jannah.
Man wuliyal qada faqad dhubiha bighairi sikin. Siapa yang jadi hakim bahawa dia sedang disembelih dengan tidak ada pisau. Dah hadis. Anak yang jadi hakim tu, yang dia ketuk-ketuk tu dia man wuliyal qada faqad dhubiha bighairi sikin. Dan siapa yang apa? Yang diberikan hak kepada jadi qadi, jadi hakim. Maka dia telah disembelih dengan tidak ada apa? Dia ada pisau yang menyembelih. Faham je? Boleh faham tak sini? InsyaAllah. Husnudzan. Anda menyeru pada apa? Husnudzan. Ada husnudzan dengan Allah. Sebab tu kalau bukan setakat anak, anda tengok pada guru anda sendiri. Dia guru kita. Yang duduk sini. Yang ni bila orang cakap apa? Kata ni nak roboh pondok ni. Nak roboh pondok. Nak ambil balik. Dia cakap apa? Roboh lah, tak ada masalah. Tak? Dan kita duduk sementara dia cakap. Tak ada kata haram, kata tanah wakaf. Tak ada lagi, tak jumpa lagi. Yang alim lah. Hak yang jenis budak-budak hak jenis mengaji di hari ni memang lah. Tengok yang guru anak ustaz suruh apa semua, kata tak apa, nak ambil. Nak memang apa? Memang bukan hak kita. Dia tak kata pula, ni wakaf, tok guru wakaf. Yakin ke tok wakaf? Soalan dia. Yakin ke tak dia ni wakaf? Yang ni tok, siapa dia punya tanah ni untuk nenek cucu dia, yakin dia wakaf. Ada saksi, ada bukti. Tak ada saksi, tak ada bukti, tak ada makna bercakap. Faham Syekh? La makna lahu. Tak ada makna. Allah. Hukum dengan apa? Dengan zahir. InsyaAllah. Bukan pilih bulu Syekh. Ini buat hakikat. Dia orang kita tak boleh tarik lari dia. Tak boleh. InsyaAllah Syekh. Dan untuk pengetahuan lah, pondok kita ni, apa Allah yarham Tok Uji Hashim dah sebut apa? Dia kata apa? Ibarat dia. Ingat pada Ustaz Zul Kedah. Dia kata ini pondok terjadi. Dia dengan suara dia lah. Pondok terjadi. Ini bukan niat saya nak buat pondok. Abang, anda dengar pada Ustaz Zul dengan Ustaz So. Dua-dua orang. Saya pondok kita ni bukan niat buat pondok. Asalnya apa dia? Hanyalah apa dia? Haji Abu Bakar panggil anak dia dua orang untuk mengajar Quran. Lepas tu orang pakat pun nak mengaji sebab alim balik Mekah. Lepas tu pakat-pakat buat pondok. Tumpang tanah orang. Tumpang duduk tanah. Faham tak? Itu asal usul dia. Kalau tengok pada asal usul dia, bukan apa tanah yang diwakaf macam hari ni. Buat pondok, beli tanah tu memang wakaf siap. Faham je? Ni pun tak, ni bahas hukum. Sebab apa? Dia sebab apa kita faham ni? Sebab dah selalu dengar dah budak pondok sebut itu. Mungkin apa tak bisa dengar lah. Tahu lah. Jun bisa dengar tak perkataan? Jun selalu dengar. Jun duduk lama sini. Jun dah bosan dah dengar. Ada benda ni. Sedangkan benda ni tak betul. Faham Syekh? Maksudnya bukan seorang lah. Orang yang orang lama. Sini lama kat rumah. Bukan kat sini. Tak? Dia bukan, dia duduk kat tanah dia memang confirm bukan wakaf. Ni duduk kat sini apa? Ihtimal. Faham tak? InsyaAllah okay, taib. Habis tu, siapa tu? Tanya kan? Orang tanya dia jawab. Kemudian bila faham dari situ, air itu tidak diwakaf. Gula-gula juga tidak diwakaf. Makanan juga tidak diwakaf. Kerana apa? Dengan cara dia ialah dengan menghabiskan. Bukhur juga tidak diwakaf. Pasal apa bukhur? Pada cara guna dia habiskan. Dan makin lama akan makin hangit, makin hangus. Bila kita faham di situ, maka tidak sah mewakafkan air. Yang sah ialah apa? Mewakafkan bekas air ataupun laluan air. Maka yang sah dia mewakafkan laluan air. Kowe dikira laluan air, naam, laluan air. Water cooler, biasa tengok tak water cooler? Water cooler sekarang ni jarang dah tengok. Water cooler dia bekas, dia boleh buka tu dia minum. Water cooler. Water cooler juga dikira bekas bagi air ataupun laluan bagi air. Maka laluan bagi air sah untuk diwakaf. Air tak? Baik. Ulama fiqh menyebut apabila ada contoh air apa? Air yang umum. Contohnya air laut. Kemudian dia ada buat satu apa dia? Dia ada buat satu apa Syekh? Bukan satu titik, satu laluan air. Satu laluan air. Maka apabila satu laluan air tu, apabila dia air tu masuk dalam laluan air tersebut, maka dia kembali pada kaedah pertama tadi yang dah sebut, iaitu dia apa yang disediakan, kebaikan yang disediakan mengikut syarat si pemberi. Faham tak? Maksudnya kata, asalnya air laut tu semua boleh minum. Air sungai lah contohnya. Air sungai semua boleh minum. Lepas tu hantar Syimi beli satu alat untuk tarik air. Tarik air. Kemudian sampai ke Syimi letak di masjid. Dan Syimi tulis hanya untuk basuh kaki sahaja. Haram basuh tangan, haram basuh kepala. Mana boleh ni air sungai? Tak, kalau nak pergi basuh sendiri kat sungai.
Ni ayat ni bila masuk. Sebab kaedah dia apabila air telah masuk dalam bekas, maka mengikut dia syarat orang yang memberi bekas. Sebab tu ayat Zam-Zam. Ayat Zam-Zam, ayat yang diberikan kegunaan umum. Siapa nak minum, minum boleh. Tak ada siapa nak kacau. Sawal Musa. Tetapi dia, andai kata kita minum pada bekas dia, ada bekas, air, minuman Zam-Zam, lisyurb faqat. Untuk minum saja. Tak boleh kita ambil wuduk kat situ. Dan kalau kita ambil wuduk itu, pekerja akan marah. Pekerja yang bangla-bangla ni akan marah. Pasal apa? Menyalahi syarat. Air Zam-Zam dia. Hak mak kita hajar punya. Memanglah. Faham tak? Maksudnya air tu dah masuk dalam laluan dia dan mengikut syarat laluan. Dia kata laluan ni untuk minum. Maka haram ambil qadaran yang banyak. Ni dalam masjid ni ambil qadaran yang banyak. Pekerja akan marah. Dia kata kalau ambil banyak, pergi ambil kat luar. Ambil yang sikit lah, botol kecil. Faham Syekh? Dalam aluak. Kat luar tengok pada syarat. Kan ada bekahan. Aluak hangat dalam tangki. Tangki kat mana tu? Tu cerita sikit. Dalam kamar lima dalam. Ikut pada syarat. Ikut pada syarat. Nak tahu syarat senang, tanya pekerja. Kerja tu tahu, dia punya apa protokol dia. Dia akan marah. Apalah dia marah makcik-makcik dia. Apalah ambil ayat banyak-banyak. Maklum, mafi maklum. Dia marah. Tak? Oh no, Madris. Oh, dia punya Arab dia tu lah. Dia akan marah. Tengok situ. Tu paling senang. InsyaAllah. Faham sini? Mandi? Asbab bagi syarat Macam nak dirikan syarat. orang beli duit untuk belajar kita beli makan untuk belajar. Kembali pada apa? Yang memberi. Kosak dia. Faham tak? Ini kosak dia. Maksudnya, adakah maksud dia apa? Makan tu, apa? Adakah dia mengira makan tu dikira sebagai untuk menguatkan mengaji? Atau tidak? Beri pada diri dia. InsyaAllah. Tapi kadang-kadang orang bagi ni atas dasar sebut-sebut gitu ya. Buatlah, buat apa-apa pun, minum kopi ke, buat beli kasut ke. Ikutlah, kita nak buat apa pun. Boleh insyaAllah. Jadi, kena tulis kaedah tadi tu. Bila air, yang mana air yang mubah, boleh pakai untuk semua orang, masuk dalam laluan air, maka mengikut syarat orang yang mewakafkan laluan tersebut. Jadi, sebab tu dia kata, al-musabbal lisyurb, air yang disediakan untuk minum. Mana laluan air tu telah diwakafkan untuk minum. Laluan air telah diwakafkan untuk minum. Tanya tu, tanya. Kalau masih tinggi mereka ketemu anak tu kena masuk bawah tu design tu. Ini mak air tu. Ni buat mengaji. Di mana? Saya tak faham. Oh, tu nafkah. Masa bawah tanggungan Sejak bila buat nafkah bagi duit? Nafkah tu makan minum. Nafkah tu bagi makan minum. Kalau budak semua dia depan kita ada air tu biji. Semua air tu ayah. Ni kita buat belajar. Memanglah. Dia memang kena lah sebab mak ayah dia akan tanggung buat makanan. Faham tak? Asalnya kena bagi makan. Dah bagi duit tu kiranya anak tu rela. Untuk tidak diberi makan tapi diberi duit untuk beri makan. Tu boleh. Boleh bang. Ni anda tengok masalah ni Syekh. Mak pak bagi ni Syekh. Dia asalkan mak pak bagi pada kita ni. Asalkan kita guna pada benda kebaikan. Faham tak? Adakah makna kata buat mengaji makna sampai stokin tak dibeli. Stokin tak boleh beli tak boleh. Tak boleh dia kata. Stokin nak balik kampung dia kata ni. Naik bah sejuk kata. Oh haram ni pakai duit ni. Agak-agak Syekh. Faham tak? Stokin dah RM3 Yang ni beli cawan tak boleh. Haram dia kata. Ten tu beli cawan tak boleh. Mak orang bak untuk kerja untuk ngaji. Orang ikut. Infak beri sama infak ni. Beli duit di MyPS. Tanya mak ayah tau. Ya. Mak bagi duit ni sampai 3,000 ni nak beli PS boleh tak? Tak mau beli kitab. Tanya tu sana. InsyaAllah. Kau bila ikut, berikut. Dah infak yang ni umum. Infak umum. Kau ni saya beli kekal kau beri duit. Infak ni umum. Berinfak ni mana anfaqa fi sabilillah. Infak fi sabilillah. Sama ada wakaf, hibah, ila akhiri. Infak pada jalan Allah Taala. Umum, kalimah umum. Faham tak? Wakaf ikut. Naam. Dia dalam kitab fiqh yang sebut pasal hibah, wakaf, hibah. Makna kata ni ada syarat dan rukun dia. Hibah boleh tak? Hibah tu
Seumpama hadiah. Itu kita bagi pada orang atas jalan apa memberi milik. Anda bagi kitab dah mak ala sabil hibah. Macam bagi hadiah lah. Tapi dia ada beza sikit. Beza dia apa? Dekat kitab fiqh. Pada jilid yang kedua. Pada rubu' muamalat. Allahu a'lam. InsyaAllah jelas ibarat wa tahrumu taharah bil ma'il musabbali lisyurb. Contoh dengan hadiah. Sama juga. Iaitu sama tengok dalam rubu' apa? Rubu' al-muamalat. InsyaAllah. Rubu' al-muamalat. Ha? Duit wakaf. Duit tidak sah untuk diwakafkan. Kerana dia apa? Seumpama apa dia cara nak guna ialah menghancurkan diri dia. Walaupun tak hancur sebenarnya, tapi mana keluar daripada milik kita. Wakaf duit tidak sah. Alamat azkurah. Seingat anda pernah tanya pada Sayyidi Syekh Tah, duit boleh diwakaf, dia kata duit tak diwakaf. Kerana seumpama apa? Dihancurkan dia. Dia akan keluar dari milik kita. Seumpama hancur lah. Tidak. Ke ada orang hantar bagi duit kita, nah, bau ya. Itu bagi balik. Tak kan? Bagi keluar dari milik kita lah. Wakaf dengan tadi umum sutra. Naam. Lepas tu ta'rif dari sini. Dijadikan pada jalan kebaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian kemudian esok bila petang esok bila petang anda nak baca hanyalah tauhid sahaja. Sebab ini faslun baru ni, esok ni adalah faslun yang baru yang mungkin apa tak bisa dengar lah. Itu fasal pada ijtihad. Perlu pada apa? Kelas yang apa berturut-turut. Allah a'lam bissawab. Jadi petang ni tak baca. Hari Jumaat insya-Allah. Kalau hibah belakang balik. Hibah balik pula. Kalau hibah itu daripada ayah, boleh tarik balik. Ayah tarik balik. Ayah bagi hibah pada mat. Hibah motor. Lepas tu dia mat dia buat gawe. Ayah boleh tarik balik. Wakaf kan. Wakaf tak boleh. Oh ni macam Azim kan. Azim kan dia ada motor. Azim tak sabil. Dia memang dia cari umum. Dia yakin. Dia ada tak sejati. Dia kata motor ni untuk budak-budak bawa pergi masjid. Ataupun bawa pergi belajar. Atau bawa pergi beli makan. Tiba-tiba kalau orang bawa awet je. Haram. Haram. Dia ada sebut wakaf ke? Kalau kerja tak Dia ada sebut wakaf ke? kerja tak apa. Dia ada sebut wakaf ke? Dia ada sebut wakaf. Dia ada sebut wakaf ke? Dia ada sebut wakaf tak? Tak ada tak? Ada wakaf dia akan ambil nanti. Yalah. Dia kata Ha? guna. Motor sah wakaf. Dia kata guna. Sabil lah sabil. Motor sah wakaf. Boleh? Orang ni Syed. Kalau habis ke bawah ya, kena balik. Kalau orang bawah ke atas boleh. Tak, maksudnya ayah dengan ayah atas ke bawah. Kalau anak ambil balik ke atas tak ada.